Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lin-nabiyil karim wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan yang baik, yang telah memberikan kita nikmat kelapangan masa. Jadi pada malam ini kita dapat bersama-sama menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, dan juga kita isi sedikit ruang masa yang diberikan kepada kita ini dengan kuliah ilmu, perkongsian kuliah ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini akan menjadi bekalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk kepada bab yang ke-6, iaitu bab berkenaan dengan iman dan Islam yang sempurna. Bab iman dan Islam yang sempurna. Hadis yang ke-13 kita dah bacakan pada awal-awal saya masuk kuliah kat sini dulu. Hadis berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan. Tu saya dah baca awal tadi. Jadi kita terus masuk kepada bab yang ke-6, iaitu iman dan Islam yang sempurna. Hadis yang ke-14. Jadi dalam bab yang ke-6 ini kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua sehingga ayat yang keempat. Dalam ayat yang kedua hingga ayat yang keempat ini
Dia menerangkan kepada kita berkenaan dengan orang-orang yang beriman ataupun ciri-ciri orang yang mukmin, beriman kepada Allah. Ya. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat yang kedua ini dalam surah Al-Anfal dengan perkataan innama. Ya, innama ini bermaksud sesungguhnya. Innama ini, kalau kita tengok dia punya perkataan innama ini, sesungguhnya ini, ia menunjukkan hanya mereka yang ada sifat-sifat ini sahaja yang boleh dikira beriman ataupun dipanggil sebagai orang yang mukmin. Apa sifat-sifat orang mukmin? Nanti kita tengok pada ayat yang kedua ini dan ketiga, keempat. Maka kalau tak ada sifat-sifat orang yang mukmin, macam mana kita boleh kata kita ni orang yang beriman? Kalau tuan-tuan rujuk dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang dimulakan dengan innama, perkataan innama ini, kalau tuan-tuan rujuk dalam Al-Quran, ayat yang bermula dengan innama ini hanya 4 ayat sahaja dalam Al-Quran. 4 ayat yang dimulakan dengan innama. 2 dalam surah Al-Anfal dan 2 lagi dalam surah yang lain. Nanti tuan-tuan boleh rujuk. Maka kalau perkataan ini dimulakan, ayat ini dimulakan dengan innama, maka kita perlu muhasabah diri kita, kita perlu renung dalam diri kita, tanya dalam diri kita ni ada tak sifat-sifat orang mukmin? Dalam ayat ini nanti ada dijelaskan. Kalau nanti saya jelaskan, tuan-tuan muhasabah diri, kita tengok dalam diri kita ni, yang ustaz cakap ni ada dalam diri aku. Maka boleh kita kata kita orang-orang mukmin. Sebenarnya tuan-tuan, kenapa ayat ini diturunkan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kedua surah Al-Anfal ini menerangkan tentang ciri-ciri orang mukmin? Ada sebab. Ada sebab kenapa Allah turunkan sesuatu, satu-satunya ayat Al-Quran yang Allah turunkan, ada sebab. Sebabnya kita berbalik semula kepada ayat yang pertama surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Kita berbalik semula pada ayat yang sebelum ayat yang kedua ini, iaitu ayat yang pertama. Ayat yang pertama surah Al-Anfal, kalau tuan-tuan rujuk dalam tafsir, ayat yang pertama surah Al-Anfal menerangkan tentang orang-orang Islam yang menang dalam peperangan Badar Al-Kubra. Dalam peperangan Badar, orang-orang Islam menang. Jadi apabila menang, dapat harta rampasan perang yang banyak. Harta rampasan perang tu kan, bila dah menang perang, maka harta-harta peperangan tu, rampasan itu dapat banyak. Jadi berlaku pergaduhan, berlaku perebutan harta-harta tersebut. Orang-orang Islam berebutkan harta peperangan. Sebab harta tu banyak. Maka orang-orang Islam, para sahabat ketika itu berebut harta tersebut. Sebenarnya berebut harta di zaman Rasulullah lagi dah ada lah. Tapi dia rebut harta rampasan perang. Kalau orang-orang kita sekarang ni, orang-orang Melayu, apa yang direbut?
tanah. Orang-orang Melayu berebut tanah. Tanah tu taklah besar mana. Cuma adalah beberapa ekar sikit ke. Taklah banyak sangat pun. Kadang-kadang tanah tu tak ada hasil pun. Kalau ada sawit tu lain lah. Kadang-kadang tanah tu tak diuruskan pun, tak ada apa-apa hasil pun. Tapi itulah tanah yang direbutkan. Itu orang kita. Kadang-kadang adik-beradik pun boleh berebut harta. Ini kan pula orang-orang Islam yang berebutkan harta rampasan perang. Dalam adik-beradik ni kadang-kadang ada adik-beradik kita, kadang-kadang kalau kita tengok adik-beradik ni masa mak ayah hidup dia elok. Masa mak ayah ada ni dia elok lah perangainya tu kan. Tapi bila mak ayah dah meninggal dunia, tinggalkan harta, ketika itulah jadi perebutan. Mungkin tuan-tuan dalam masjid ini pun mungkin pernah mengalami. Ada adik-beradik yang berebutkan harta. Kenapa dia dapat sikit, aku kenapa dia dapat banyak, aku dapat sikit. Kenapa dia dapat tanah besar, aku dapat tanah kecil je. Kenapa rumah pusaka ni, rumah mak ayah ni dia yang dapat, kenapa aku tak dapat? Jadi berebutkan harta ini tuan-tuan pada zaman Rasulullah lagi dah berlaku. Jadi apabila berebut harta ini, maka Allah turunkan ayat yang kedua dalam surah Al-Anfal yang kita bacakan tadi ini. Allah menerangkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang mukmin. Kalau kita tengok harta yang lagi penting ke iman yang lagi penting? Harta yang lagi penting atau iman? Maka sebab itu Allah turunkan ayat yang kedua. Setelah berlakunya perebutan harta, Allah turunkan ayat yang kedua supaya para sahabat itu memilih keimanan kepada Allah melebihi daripada harta. Jadi harta rampasan perang itu Allah perintahkan supaya diberikan kepada Nabi Muhammad. Harta itu diberi pada Nabi dan Nabi yang agihkan. Jadi lebih adil. Jadi semua orang dapat. Sebab itu turunnya ayat yang kedua ini menerangkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-cirinya apa tuan-tuan? Yang pertama, ciri-ciri orang mukmin, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, maka gementarlah hati-hati mereka. Ini ciri yang pertama. Apabila disebutkan tentang kekuasaan dan kehebatan Allah, maka dalam hati dia ni ada rasa takut. Dia ada rasa takut. Tuan-tuan tengok dia perkataan dalam ni wajilat. Wajilat qulubuhum, gementar hati mereka. Dalam lagi satu perkataan bahasa Arab, ada lagi satu perkataan yang membawa maksud yang sama, iaitu takut, iaitu khaufun. Khaufun itu pun takut juga. Tetapi dalam ayat surah Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan wajilat. Wajilat ini lebih daripada takut. Kalau khaufun tadi itu dia takut, dia sekadar takut sahaja. Tapi wajilat ini dia lebih takut, sehinggakan hati-hati mereka ini gementar. Senang dia macam ni lah tuan-tuan. Dia takut ni macam mana? Dia takut ni, kalau kita takut dengan binatang buas, kita lari.
Jumpa harimau tengah-tengah depan-depan kita, jumpa harimau kan, ataupun jumpa binatang buas, apa yang kita buat? Cabut. Takkan kita nak tunggu? Disebabkan takutnya, gemetar takut, memang sangat takut dengan binatang buas tu, kita lari. Takkan kita nak tunggu? Tunggu habislah. Jadi kita lari. Jadi semakin kita takut dengan sesuatu binatang buas tu, kita takut, kita lari. Tetapi apabila kita takut kepada Allah, hati kita ini akan lebih dekat kepada Allah. Takkan kita takut dengan Allah kita lari? Tak. Orang-orang mukmin apabila takutkan kepada Allah, maka dia akan lebih dekat kepada Allah. Dia akan selalu buat apa yang Allah perintahkan, dan dia akan tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi akan semakin dekat. Itu contohnya. Sebab itu Allah SWT menggunakan perkataan wajilat, gemetar hati-hati orang-orang yang beriman. Dia menceritakan tentang Allah. Allah itu Tuhan sekalian alam. Apabila dengar sahaja nama Allah, maka terasa takut. Tapi kebanyakan kita sekarang ni, dengar sahaja nama Allah, tak ada apa-apa perasaan pun. Kita buat tak tahu, buat dia je. Kalau orang yang beriman, orang yang mukmin, dengar sahaja nama-nama Allah, gemetar hati, takut. Kemudian kalimah zukira, zukirallahu wajilat qulubuhum. Kalimah zukira itu kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia membawa kepada bentuk mabni majhul, yang bermaksud diingatkan. Zukirallah, sesiapa yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau dalam kuliah ini, ustaz lah yang ingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak, kadang-kadang nak datang kuliah ni, nak dengar tentang Allah, nak dengar tentang ayat-ayat Allah, nak datang kuliah ni kadang tak datang. Nak ni hujan lagilah tak datang. Kadang-kadang orang kita ni nak dengar kuliah ni pun kadang-kadang dia memilih juga. Ustaz lah ni, ustaz ni best, ramai datang. Ustaz ni tak best lah, tak payahlah, nanti aku tengok YouTube je lah. Tengok YouTube pun tak ramai juga. Itu masalahnya. Kadang-kadang setengahnya macam tu. Kadang-kadang nak datang kuliah padahal bukan tengok guru dia siapa, tengok makannya apa pula. Tanya dengan pengurusi, dengan Pak Imam, malam ni makan apa mam? Kuliah. Kalau sedap dia datang, kalau tak sedap dia tak datang. Itu dia kan. Nak datang sedap nanti ramai yang datang, nanti masa Maulidur Rasul. Maulidur Rasul nanti ramai lah orang datang. Buat makan sedap kan. Buat kuliah perdana, panggil penceramah yang hebat, makan pun mesti sedap. Tu ramai. Kalau kuliah-kuliah ilmu bulanan, mingguan ni, nak lagi hujan sejuk-sejuk ni, alah lagilah dia tak keluar. Jadi macam mana kita ni nak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita perlu, wajib kepada kita untuk mengenal sifat-sifat Allah. Sifat Allah ni ada berapa tuan-tuan? Sifat-sifat Allah, jangan keliru. Sifat-sifat Allah dengan nama-nama Allah, jangan keliru. Sifat-sifat Allah ada 20. Nama-nama Allah ada 99. Kita jangan keliru pula kan, ustaz tanya berapa sifat-sifat Allah? 99. Padahal yang 99 tu nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna 99. Sifat-sifat Allah 20. Sebab itu penting datang kuliah.
Tak datang kuliah tak dapat. Nak suruh baca memang taklah. Sifat-sifat Allah ni ada 20. Daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sampai habis 20. Itu sifat-sifat Allah. Nak takutkan kepada Allah, maka kita kena kenal apa dia sifat-sifat Allah. Allah itu wujud ada, qidam sedia ada, baqa Allah itu bersifat dengan kekal, mukhalafatuhu lil hawadisi Allah itu bersalahan dengan yang baharu, qiyamuhu bi nafsihi Allah itu berdiri dengan sendirinya. Jadi ada 20 sifat Allah ni tuan-tuan, kita kena belajar dulu, kita kena kenal dulu. Maka dengan itu baru akan datang perasaan takut kepada Allah. Sebagai contoh, kita nak buat maksiat, kita ingat sifat Allah, Allah itu maha melihat, tak jadi buat maksiat. Kan? Nak tinggal solat, katakan ini kalau aku tinggal sembahyang ni Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, tak jadi tinggal sembahyang. Baru nak ambil kawan punya motor baru nak curi motor orang, Allah Akbar, aku lupa Allah tu maha melihat, tak jadi curi motor orang. Jadi nak takutkan kepada Allah ini, kita kena mengetahui, kita kena kenal tentang sifat-sifat Allah. Sama macam budak kecil. Budak kecil kan, kalau budak-budak ni, anak-anak kita yang kecil tu, kita cakap dengan dia, jangan main api. Dia tahu tak? Dia tahu tak api tu macam mana? Dia tak tahu. Kan? Jangan main api. Atuk cakap, jangan main api. Terbakar tangan nanti. Dia tak tahu api tu macam mana rasa. Sebab dia tak kenal api tu apa. Jadi nanti bila dah kena tangan dia, dia dah rasa sakit, baru dia tahu, api tu sakit, tak naklah main lagi. Jadi sama juga dengan kita ni. Nak takutkan kepada Allah, kita kena kenal dulu sifat-sifat Allah. Bila kita dah kenal, bila kita dah tahu sifat-sifat Allah, baru kita akan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak kata sekarang ni kita tak takut. Sekarang ni kita takut, tapi kurang sikit, tak sampai kepada gemetar. Sebab apa saya kata kita ni masih takut kepada Allah? Kita masih lagi menunaikan solat, masih lagi buat apa yang Allah perintah, kita tinggalkan lagi apa yang Allah larang. Kita masih takut kepada Allah, tetapi belum sampai kepada gemetar. Kemudian kalau kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan, akan menjadikan kita ini semakin hampir dengan Allah, dan hati kita ini akan menjadi tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ada ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Maka bila kita semakin hampir rapat dengan Allah, kita semakin dekat dengan Allah, hati kita jadi tenang. Ini yang kita nak tuan-tuan. Dalam kehidupan kita ini, kita nak hidup dalam keadaan yang hati kita ni tenang. Apa guna kita ni ada harta yang banyak kalau hidup kita ni, hati kita ni gelisah? Duit ada banyak, dalam bank 50,000, 60,000 tak jadi masalah. Rumah besar, kereta banyak, 2-3 biji. 3 biji tak banyak, 4 biji rumah keretanya, belum campur kita sorong lagi tu. Keretanya banyak, tapi kadang-kadang hati tak tenang. Duduk rumah besar tapi gelisah. Mana yang kita lebih suka? Apabila kita hidup dalam keadaan yang sederhana, rumah pun asal ada sahaja,
Tapi bila mana kita duduk dalam rumah tu, hati kita ni tenang, relax. Ataupun kita nak duduk rumah yang besar, bila nak tidur je, tangan atas dahi. Tangan letak atas dahi, pandang siling, pandang kita punya lampu. Allah, tak tenang hati aku ni, gelisah aja. Baik kita hidup sederhana tetapi tenang. Cukup segala-galanya. Makan pakai cukup, ada rumah tempat berteduh, ada kereta boleh bawa pergi mana-mana. Maka cukup hati kita tenang. Kemudian wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, banyak kali saya sampaikan dalam kuliah, banyak tempat juga dalam kuliah yang saya sampaikan, apabila kita ini membaca Al-Quran, fahamilah maksudnya sekali. Faham apa ayat yang kita baca, faham apa surah yang kita baca itu, surah itu berkenaan dengan apa. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita tahu maknanya, maka akan bertambah keimanan kita, berbanding dengan orang yang cuma hanya membaca tetapi tak faham apa-apa. Macam mana nak tambah keimanan kalau tak tahu apa ayat yang kita baca? Ayat itu menceritakan tentang Yaumul Qiyamah sebagai contoh. Ayat itu menerangkan tentang hari kiamat. Tapi kalau kita tak faham ayat itu menceritakan tentang hari kiamat, macam mana kita nak faham, nak masuk dalam hati kita ni takutkan kepada hari kiamat? Semua orang ni, kita ni semua ni ada iman. Bukan kita ni tak ada iman, tuan-tuan. Kita ni ada iman. Iman itu tak dapat diwarisi. Iman tu kita ada, bukan nama kita iman. Kita ni ada, masih ada iman lagi dalam hati kita ni ada. Semua orang ada iman. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita masih lagi yakin dan bersaksi tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita masih lagi yakin, kita masih lagi mengucap dua kalimah syahadah, kita masih lagi beriman bahawa Allah itu Tuhan, maka selagi itulah kita ada iman. Cuma kita nak tambahkan keimanan kita ni, tuan-tuan. Takkanlah iman kita ni tak naik-naik, macam tu je lah imannya. Kalau kita tengok Imam Al-Bukhari dan juga imam-imam yang lain mengatakan bahawa iman ini dia ada kadang-kadang ketika waktunya, kadang-kadang dia naik. Ada iman ni kadang-kadang dia turun, ada waktunya dia turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ini kadang dia naik, kadang dia turun. Bila dia naik, macam mana kita nak tahu iman kita ni tengah naik? Iman kita ni tengah naik ni, kita rajin pergi masjid, rajin solat berjemaah, rajin baca Al-Quran, rajin buat solat sunat, rajin bangun qiyamul lail. Itu tandanya iman kita sedang naik. Tengah-tengah naik, tiba-tiba turun pula imannya. Macam mana imannya turun, tuan-tuan? Tadi sembahyang tahajud, tadi qiyamul lail, mula-mula dia bangun. Lepas tu bila iman dia makin turun, tak bangun-bangun lah. Itu tandanya iman semakin menurun. Masa iman dia naik, semua dia buat. Masa iman dia turun, sembahyang tahajud, qiyamul lail dia tinggal, dia malas nak sembahyang, sembahyang sunat tak nak buat. Itu maknanya imannya semakin menurun. Tapi biasalah, tuan-tuan, kita ni manusia,
Kadang-kadang iman kita ni naik, kadang-kadang iman kita ni turun. Nah, tapi yang paling penting, kita ini masih lagi ada iman dalam diri kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai tak ada iman langsung tuan-tuan, habis. Walaupun iman kita ini sebesar zarah sekalipun, kita masih lagi beriman kepada Allah, dan peluang kita untuk masuk ke syurga itu masih ada. Tapi kalau iman tu dah tak ada langsung dah, habis terus imannya, tak yakin dan percaya kepada Allah, habis kita tuan-tuan. Peluang kita nak masuk syurga tu memang dah tertutup kalau iman itu tak ada. Tak kira lah tuan-tuan, bapak kita, ayah kita dulu, datuk kita dulu tok guru ke, ayah kita dulu imam ke, ustaz ke, iman itu tak boleh diturunkan, tak boleh diwarisi. Iman ini adalah diri kita. Bagaimana kita nak menjadi orang yang beriman, kita sendiri yang berusaha. Kadang-kadang ada orang ustaz, kadang-kadang ustaz, tapi anaknya ya Allah. Tapi orang ni tuan-tuan, kalau dia ingat nama ustaz je, anak dia mesti baik. Oh, ustaz ni anak dia baik. Oh, ustaz ni anak periksa nombor 1 lah. Yelah, bapak dia ustaz. Orang kita ni tuan-tuan, anak sebagai contoh, sekolah agama, periksa, keluar keputusan nombor 1. Nanti orang akan cakap, yelah, memanglah anak dia pandai, bapak dia ustaz, bapak dia yang ngajar. Tapi bila anak ustaz tak berjaya tuan-tuan, pun dia ngata juga, apalah anak ustaz pun tak pandai. Dah pula bila anak ustaz tu pandai, dia mengata juga. Bila anak ustaz tu tak pandai pun, dia mengata juga. Ini saya kata ni, saya cerita ni tuan-tuan, sebab saya dah mengalami, dah dengar orang cerita. Dah ada orang bercerita, kita dengar lah. Kita kata tak apalah, nak buat macam mana, ujian. Orang ni kalau dia bercerita ni, tak boleh tutup mulutnya ni. Kalau mulut tempayan tu boleh tutup, mulut orang ni kalau seorang dah cakap, nanti sambung. Dah satu kampung tahu dah. Maka apa yang kita boleh buat tuan-tuan? Sabar. Itu je lah yang kita boleh buat. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketiga dalam surah Al-Anfal. Ayat yang ketiga juga menerangkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang lain orang-orang yang mukmin ini ialah mereka yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat juga merupakan orang-orang yang mukmin. Sebab itu tuan-tuan, solat ini jangan tinggal. 5 waktu tu tak banyak pun. 5 waktu tak banyak. Cuba bayangkan kalau ketika itu Nabi menerima perintah 50, sampai sekarang ni kekal 50. Macam mana tuan-tuan? Nak ngeteh dengan member, dengan kawan tak sempat. Baru nak keluar rumah tak motor, dah azan, masuk waktu. Baru jalan sekejap, dah azan lagi, dah singgah sembahyang lagi. Penyudahnya mengeteh pun tak boleh, nyawit pun tak boleh lagi lah nyawit. Makin ramai lah orang tinggal sembahyang kalau 50 waktu. 5 waktu ni pun ramai yang tinggal. Tengah-tengah nyawit, sabit-sabit, tiba-tiba dah azan zuhur. Dah, sikit lagi, dah asar pula. Dah tinggal zuhur. 5 waktu saja tuan-tuan, jangan ada kita tinggalkan solat. Dalam Islam, walau macam mana keadaan kita sekalipun, solat itu tak boleh ditinggalkan. Tak boleh berdiri, Allah bagi keringanan supaya duduk. Tak boleh duduk, Allah beri keringanan baring.
Tak boleh baring, guna isyarat. Tak boleh isyarat pun dah kejung dah. Gunalah niat dalam hati je dah cukup. Itu yang paling last sekali Allah bagi. Dalam hati pun tak boleh niat, tak tahulah. Baik tanam je. Allah dah bagi keringanan-keringanan. Yang penting jangan tinggal solat. Sebab solat ini merupakan ciri-ciri orang yang mukmin. Ada masa lagi. Kan tengah cakap dah habis tak sedap. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga ciri-ciri yang seterusnya adalah mereka yang mendermakan sebahagian dari harta mereka ini kepada orang-orang yang memerlukan. Harta yang kita ada ini tuan-tuan, kita kongsi sama-sama. Sebab harta ni, rezeki ni bukan milik kita. Ia ni milik Allah. Baru hidang makan atas meja, kan? Katakanlah isteri baru hidangkan makan kat atas meja. Adalah ikan goreng kat situ. Ada ayam masak kari, ada sayur, kan? Kemudian isteri pergi buat air sekejap. Pergi kat meja makan, tengok ikan 3 ekor dah tinggal 2. Rupanya kucing dah ambil 1. Bukan rezeki kita. Dalam rezeki yang kita dapat, ada rezeki makhluk lain. Jangan kita marah kucing, sepakkan dia. Kau curi ikan aku, siap kau. Tak bagi makan. Jangan tuan-tuan. Kadang-kadang ada di antara kita ni kan, bela kucing banyak-banyak tapi tak bagi makan. Nak bela kucing, nak bela lembu ke apa-apa sebagainya, pastikan makan mereka tu cukup. Sebab mereka pun makhluk juga kan. Kalau kita ni pun tak makan satu, tak makan pun kita pun rasa pun tak makan pun kita rasa marah juga kan. Cuba bayangkan kalau makhluk tu tak makan, marah dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, di antara ciri-ciri orang mukmin yang lain adalah mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepadanya. Kongsi bersamamu, tiga-tiga kan, kita kongsikan apa ni harta yang kita ada ni dengan orang yang memerlukan. Kemudian, dan ayat yang keempat, mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, adanya dengan sempurnanya. Maksudnya kalau ciri-ciri orang yang kita ada ini, orang-orang yang beriman ini, kalau ada ciri-ciri ini dalam diri kita, maka kita ini adalah tergolong dalam golongan orang-orang yang mempunyai iman yang sempurna. Jadi tuan-tuan, tak sempat nak baca hadis kita baca kuliah yang akan datang. Kita nak terangkan tentang ayat ni saja dah ambil masa 1,5 jam kan. Tak sempat tuan-tuan. Nanti insya-Allah kita kuliah yang akan datang kita bacakan hadis yang ke-14 ini. Jadi kalau nak dengar, datanglah, akan datang, kuliah akan datang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang dikongsikan pada malam ini serba sedikit dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, insya-Allah. Jadi marilah kita tutup majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.